Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita sambung pembelajaran kita ya untuk PDPR Sains tahun 3 dengan tajuk baru iaitu pemakanan haiwan. Ya. Sebelum itu cikgu harap ya semua cikgu ingin ingatkan pada semua murid supaya mengikuti semua PDPR. Kerana ya kita tidak pasti berapa lama PKP 3.0 ini akan berlangsung. Jadi, kehadiran murid sangat penting untuk cikgu-cikgu beri skor kepada kamu. Jika murid tidak membuat tugasan dan juga tidak hadir, ya, kalau kamu dapat TP yang rendah, ibu bapa tidak boleh menyalahkan cikgu kerana kamu sendiri tidak hadir kelas dan juga tidak melaksanakan tugasan kamu sebagai seorang murid. Jadi cikgu harap ya selepas ini, ya, untuk penggal yang kedua ini, semua murid-murid wajib mengikuti PDPR dan juga melaksanakan dan membuat semua tugasan-tugasan yang telah diarahkan oleh cikgu-cikgu kepada kamu ya untuk memastikan supaya kamu akan mendapat TP yang tinggi, contohnya TP 5, TP 6. Cikgu tak naklah ada murid yang dapat TP 2, ya, TP 1 kerana tidak mengikuti PDPR. Ya, murid yang tidak ikut PDPR mereka layak mendapat TP 1 dan TP 2 sahaja. Jadi cikgu ulang sekali lagi, hanya layak dapat TP 1 dan TP 2 jika tidak ikut PDPR dan tidak melaksanakan tugasan semasa PDPR. Ya. Jelas ya? Okey. Okey, untuk tajuk ini, apa yang kita perlu pelajari pada hari ini ialah berkaitan tentang yang pertama, pengelasan haiwan berdasarkan tabiat pemakanan haiwan. Yang kedua, kegigihan haiwan. Dan yang ketiga ialah perubahan tabiat pemakanan haiwan. Okey, untuk tajuk yang pertama iaitu pengelasan haiwan berdasarkan tabiat pemakanan haiwan. Cuba murid-murid perhatikan ya gambar yang cikgu ambil daripada buku teks kamu. Ya, kamu lihat di sini arnab ya. Ya, apa yang kamu perhatikan di sini? Apa yang arnab buat? Ya, kamu nampak dengan jelas di situ bahawa arnab sedang memakan tumbuhan. Ya, burung helang pula dia sedang memberi makan anaknya cacing. Ya, cacing ataupun ulat. Ular pula kamu lihat di situ sedang menangkap apa tu? Tikus ke orang macam tu lah, ataupun ya tikus lah pada cikgu di situ. Dan ayam pula kamu lihat di sini dia sedang makan apa? Ya, dia sedang makan bijirin. Ya, mungkin situ ialah biji jagung ataupun padi. Ya, gajah pula kamu lihat dia makan apa di situ? Dia juga makan tumbuhan. Monyet pula, ya, kamu lihat monyet di situ dia dibesarkan di situ ialah dia makan serangga ataupun kutu. Dan kau tengok maknya makan kutu pada badan anaknya dan anaknya makan apa? Makan buah-buahan. Di sini menunjukkan maksudnya haiwan ni dia ada mempunyai jenis-jenis makan yang berbeza. Kamu tengok sini ada yang makan tumbuhan, ada yang makan haiwan lain, ya, ada yang makan bijirin. Bijirin juga dikira sebagai tumbuhan. Ada yang makan daun, ada yang makan haiwan dan juga makan tumbuh-tumbuhan. Buah-buahan itu juga kita katakan sebagai tumbuhan. Ya. Okay, ini ialah yang cikgu ambil daripada buku teks kamu. Ya. Okay, sekarang kita lihat haiwan-haiwan ini. Ya. Kita lihat di sini arnab dan juga gajah. Kita perhatikan haiwan ini hanya makan tumbuhan. Helang dan juga ular pula hanya makan haiwan lain. Manakala ayam, monyet makan tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan lain. Okay, kita lihat di sini ya. Herbivore. Okay, antara di sini ya, herbivore ini maksudnya ialah haiwan yang makan tumbuhan sahaja. Jadi kita akan katakan di sini arnab dan gajah adalah contoh bagi haiwan herbivore. Ingat ya, cikgu ulang sekali lagi bahawa herbivore itu maksudnya ialah haiwan yang makan tumbuhan sahaja. Ya, ada sahaja situ. Okey, yang kedua pula ialah
carnivore. Ya, carnivore tu apa? Carnivore tu ialah haiwan yang makan haiwan lain. Ya, dia hanya makan haiwan lain sahaja. Contohnya haiwan lain tu ialah ikan. Ya, contohnya macam apa? Ular. Ya, ular dia makan tikus, makan ayam. Ya, kalau jumpa orang pun dia makan orang sekali. Itu ular sawa. Ya, itu maksudnya dia tak makan tumbuh-tumbuhan, dia makan haiwan lain sahaja. Ataupun lain kata dia makan daging. Yang ketiga ialah omnivore. Omnivore pula ialah haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan lain. Ya, contohnya di sini ayam dan juga monyet. Ya. Boleh ingat tak? Herbivore, carnivore dan juga omnivore. Kita ulang sekali lagi bahawa herbivore tu ialah haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan. Carnivore pula ialah haiwan yang makan haiwan lain. Omnivore pula haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan lain. Okay, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Ya. Okay, aktiviti kita hari ini ialah cikgu tunjukkan. Berikan contoh lain bagi tabiat makanan berikut. Contohnya di sini herbivore. Ingat baik tadi ya. Ini sini herbivore maksudnya haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan. Okey. Agak-agak awak apa agaknya haiwan lain yang boleh makan apa? Makan tumbuhan sahaja. Selain daripada arnab dan juga gajah. Siapa boleh beri jawapan? Okey, contohnya ya. Sebab ini ialah orang kata pembelajaran serhala sahaja. Jadi kita boleh bagi contoh lain ialah kambing, lembu, ya, apa lagi ulat beluncas. Ya, itu adalah antara contoh haiwan yang hanya makan tumbuh-tumbuhan. Ya, rusa. Ya. Yang kedua pula contoh lain bagi karnivor. Maknanya dia hanya makan haiwan lain sahaja. Contohnya apa? Contohnya anjing, ya, singa, biawak, ular sawa. Ya, itu dia hanya makan, dia tak makan tumbuh-tumbuhan. Ini pula yang ketiga ialah omnivore. Omnivore ialah makan tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan lain. Apa contohnya selain daripada ayam dan juga apa nama dia? Ayam dan juga monyet. Kamu nampak dia makan semua benda. Tikus ya, contohnya tikus. Kamu tengok kadang-kadang kamu tengok baju kamu koyak. Ya, baju kamu koyak. Siapa yang makan? Tikus yang makan. Ya. Selain tikus apa lagi? Lipas pun sama ya. Ya, tikus dia boleh makan tumbuh-tumbuhan, dia juga boleh makan haiwan. Kalau kita beri dia ikan masin, dia pun akan makan ikan masin. Ya. Sama juga dengan apa lagi tadi? Tikus, kucing. Kita tengok kucing ya. Kucing sekarang ya, dia makan apa? Nasi pun dia makan, ayam pun dia makan, ikan pun dia makan. Ya, maknanya kucing pun termasuk dalam contoh haiwan omnivore. Ya. Okey, kita lihat tajuk yang seterusnya, kegigian haiwan. Ya, tadi kita dah tahu ya bahawa haiwan karnivor tu dia hanya makan daging saja. Okey, daging ni kebanyakannya keras, ya, keras. Ya, jadi kalau haiwan karnivor ni dia mempunyai gigi taring yang lebih tajam berbanding dengan haiwan lain. Gigi taring yang tajam ni digunakan untuk mengoyakkan daging. Gigi taring. Awak tengok sini ya gigi taring ni. Gigi taring ni biasanya berada di tepi. Ya, di tepi. Bukannya di tengah-tengah. Ya, tengah-tengah ni ialah gigi kacip. Kalau dia ada gigi kacip lah. Tapi dia tak berapa ada banyak gigi kacip di sini. Ya, maknanya gigi taringnya ni panjang kalau haiwan karnivor ni. Kamu selalu tengok serigala, kau cerita serigala ke harimau ke, gigi taringnya sangat panjang. Ya. Okey.
Haiwan herbivore. Pula tadi kita tahu haiwan herbivore dia makan tumbuh-tumbuhan sahaja. Jadi bila haiwan herbivore, dia mempunyai gigi kacip yang kuat untuk memotong. Ya, contohnya awak nampak ni gigi arnab ni ya. Sebab tu awak nampak kalau arnab dia makan di depan, dia ngunyah gini-gini. Macam tu dia kunyah, ya. Dia potong di depan sini. Contoh kalau kita nak gigit benda pun, kita akan guna yang di depan. Kita tak guna gigi belah kiri-kiri sini ya, gigi tepi-tepi ni ialah gigi taring ya. Jadi kalau yang kat depan ni ialah gigi kacip. Kalau kita potong benda, kita mesti gigit depan. Kita gigit kat tepi, dia mesti gigit di depan. Ya. Dan juga dia mempunyai gigi geraham yang lebih besar untuk melumatkan tumbuh-tumbuhan yang dimakan supaya mudah ditelan. Ya, mudah ditelan. Maknanya kalau herbivore ni dia ada gigi kacip dan juga dia ada gigi geraham. Ya, yang haiwan karnivor tadi ada tak gigi geraham? Dia koyak terus telan, koyak terus telan. Ya, sebab itulah ular sawa ya, dia tak apa-apa pun dia terus telan aja kadang-kadang. Ya, dia tak perlu nak hancur-hancurkan sangat makanan tu. Ya, tak perlu. Okey, kita lihat pula haiwan yang ketiga iaitu haiwan omnivore. Ya, haiwan omnivore mempunyai gigi kacip juga dan juga gigi taring. Dia ada dua-dua gigi. Gigi taring ada, gigi kacip ada. Sebab apa? Sebab dia makan daging dan juga dia makan tumbuhan. Contohnya macam kita lah, manusia ya. Awak semua ada gigi kacip kat depan dan tepi-tepi ni ada gigi geraham, ada gigi taring. Makna awak ada ketiga-tiga jenis gigi. Ya. Ya, ketiga-tiga jenis gigi. Omnivore ni makna dia ada ketiga-tiga jenis gigi. Gigi taring dia ada, gigi kacip pun ada, gigi geraham pun ada. Sebabnya gigi kacip nak potong makanan, gigi taring nak koyak makanan, gigi geraham pula untuk melumatkan makanan. Ya, dikisar makanan tu menggunakan gigi geraham. Ya. Boleh ingat tak agaknya bentuk gigi-gigi ni ya? Dia senang aja di sini ya. Nak ingatnya di sini saja. Kalau gigi taring tu dia di tepi. Kalau gigi kacip tu di tengah-tengah saja nampak ada, depan tengah-tengah. Ya. Kalau yang omnivore lagi senanglah, dia ada banyak nampak gigi sini. Sebab dia semua ada. Ya, sebabnya dia ke semua gigi dia ada, dia lengkap macam kita. Daripada depan sampai ke tepi dia penuh dengan gigi. Ya. Okay, yang tajuk yang akhir sekali ialah perubahan tabiat pemakanan. Okay, adakah semua tabiat makan haiwan ni mudah berubah? Okay, kebanyakan haiwan yang mudah berubah tabiat pemakanan ni ialah hanyalah haiwan omnivore sahaja. Ya, contohnya lah. Contohnya macam beruang kutub. Ya, beruang kutub tu ikutkan dia ialah omnivore. Tapi bila dia duduk di kutub, dia tak jumpa tumbuh-tumbuhan. Dia hanya jumpa ikan. Ya. Jadi dia akan makan ikan sajalah. Tak bolehlah nak makan makan tumbuh-tumbuhan. Inilah bagusnya jadi omnivore macam kita manusia lah. Contohlah andai kata kita ni tersesat di hutan. Ya, tak ada apa-apa. Jumpa buah-buahan pun kita makanlah buah-buahan. Takkan kita nak makan juga ayam. Ya, nak makan juga ikan. Kita boleh makan apa yang ada. Maksudnya kita ni berubah. Maksudnya ada haiwan ini berubah mengikut kesesuaian tempat. Ya, contohnya macam monyet. Ya, kalau tak jumpa makanan haiwan, dia akan makan buah-buahan. Kalau tak jumpa buah-buahan, dia akan makan haiwan lain. Haiwan Thailand tu bukanlah haiwan yang besar-besar sangat monyet boleh makan. Ya, contohnya dia makan kutu-kutu lah yang ada pada badan masing-masing. Contohnya monyet A makan kutu di monyet B. Monyet B makan kutu di mulut di monyet C. Begitu ya. Okey, mengapa agaknya tabiat makan haiwan ni perlu berubah? Dia perlu berubah sebabnya kenapa? Kalau dia tak berubah nanti dia akan mati. Contohnya awak lah ya. Awak biasa katalah di rumah awak hanya makan roti sahaja. Tapi bila pergi tempat lain tak ada roti, takkan awak tak nak makan. Awak makanlah benda yang disediakan tu. Cuba makan supaya awak tidak mati. Ya, itu maksudnya. Itu perubahan tu untuk memastikan dia terus hidup. Ya, kalau tak berubah dia akan mati. Itu tujuannya ya. Okey, rumusannya apa yang kita belajar hari ini ialah
kita belajar tentang pengelasan haiwan berdasarkan tabiat pemakanan. Ya, tabiat makanan tadi ada 3 ya, iaitu apa tadi yang 3 tu? Herbivore, haiwan yang makan tumbuhan. Contohnya ialah kancil, arnab, lembu, kambing, ya, ulat beluncas, gajah, zirafah. Itu adalah contoh haiwan-haiwan yang tabiat pemakanan ialah hanya makan tumbuh-tumbuhan, iaitu herbivore. Okey, yang kedua pula, kita belajar tentang kegigian haiwan. Ya. Haiwan karnivor, dia hanya ada gigi taring sahaja sebab dia gunakan gigi taring untuk mengoyakkan makanan. Ya. Haiwan omnivor pula, dia ada kedua-dua jenis gigi. Bukan kedua-dua jenis gigi, dia ada semua jenis gigi. Dia ada gigi taring, dia ada gigi geraham, dan dia juga ada gigi kacip. Kenapa dia perlu semua gigi? Sebabnya haiwan omnivor makan semua benda. Dia makan daging dan juga dia makan tumbuh-tumbuhan. Ya. Okey, yang ketiga haiwan herbivore. Haiwan herbivore dia ada 2 jenis gigi, iaitu gigi kacip dan juga gigi geraham. Gigi kacip untuk memotong makanan, gigi geraham untuk melumatkan makanan ataupun mengisar makanan. Dan yang akhir sekali kita belajar hari ini ialah tentang perubahan tabiat pemakanan haiwan. Ya, sesetengah haiwan berubah, terutamanya omnivore. Omnivore tu dia boleh berubah, tapi kalau karnivor boleh ke dia berubah? Tak boleh. Sebabnya kalau harimau tu dah biasa makan daging, dia tak akan nak makan rumput. Ya, dia tak akan mau. Contohnya ulat beluncas dah biasa makan daun, dia tak akan makan ikan. Jadi maknanya di sini yang boleh berubah tabiat pemakan haiwan ni hanyalah haiwan omnivore sahaja, ya. Haiwan herbivore dan juga karnivor dia tak boleh berubah tabiat pemakanannya. Ya, jadi kamu boleh faham tak apa yang kita belajar hari ini? Cikgu nak, ya, selepas kamu menonton video ini, sila jawab kuis yang cikgu berikan. Ya. Okey, sekian, terima kasih. Cikgu harap kamu semua dapat belajar dengan baik. Ya. Mengikuti semua PDPR yang diadakan kerana kita tak tahu, ya, pandemik COVID ni sampai berapa lama kita akan bercuti PKP 3.0. Jadi kamu kena mengikuti semua PDPR supaya cikgu-cikgu semua mata pelajaran boleh memberi pentaksiran skor PBD kepada kamu, ya. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi minggu hadapan.